Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga barisan AJK Masjid Al-Ansar, dan juga yang saya kasihi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita lihat dari sudut fiqh muamalat, iaitu apakah yang seseorang perlu lakukan bila mana dia telah bertaubat daripada riba. Mungkin sebelum ni dia bermuamalat dengan muamalat riba. Apakah yang sepatutnya dilakukan bila mana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila sebut perkara pertama tentang taubat adalah satu perkara yang amat dituntut, dan juga dia adalah perkara kewajipan kepada seorang hamba terhadap setiap dosa yang dia telah lakukan. Dan tuntutan tersebut adalah tuntutan yang kewajipan ataupun tuntutan yang mesti cepat. Bila kita sedar kita dalam kesilapan, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terluput waktu taubat. Bila terluput waktu taubat, habisnya waktunya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-17 dan juga 18, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Hanya saja taubat ini, taubat kepada Allah bagi orang yang melakukan kesalahan bijahalatin, dengan sebab tak tahu. Sama ada tahu ataupun tak tahu, mesti kena bertaubat bila melakukan kesalahan. Summa yatubuna min qarib, kemudian dia bertaubat dalam waktu yang dekat, terus bertaubat. Fa ulaika yatubullahu alaihim, mereka itu Allah Taala akan terima taubat mereka. Sebab segera bertaubat, sedar dalam kesalahan, terus bertaubat kepada Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Ayat yang ke-18, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Walaisatit taubah, tiada taubat bagi mereka yang melakukan kesalahan hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka kata inni tubtul an, sesungguhnya aku sekarang dah bertaubat. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak ada taubat juga bagi mereka yang mati dalam keadaan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang kafir. Jadi di sini taubat bagi mereka yang melakukan kesalahan tidak ada taubat. Bila tak ada taubat? Bila mana kematian sudah tiba kepada mereka, makna sampai ke halqum dah, roh mereka sampai ke halqum, baru nak kata inni tubtul an, sesungguhnya aku telah bertaubat. Tidak diterima taubat mereka. Golongan yang kedua adalah mereka yang tak terima taubat juga bila mati dalam keadaan kafir. Dan mereka semua ini, dua golongan ini adalah Allah Ta'ala akan menyediakan azab yang sangat pedih untuk mereka.
Riba ini adalah satu jenis dosa yang besar, selepas daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riba juga dipanggil sebagai ahadus sab'ul mubiqat, ahadus sab'il mubiqat, salah satu daripada 7 perkara yang membinasakan. Fatajibul mubadarah bitaubah, segera wajib segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dahulunya bermuamalat dengan muamalat riba. Bagaimana seseorang yang nak berlepas diri daripada harta riba ini? Di sini ulama kata tidak terlepas daripada 2 situasi. Situasi yang pertama, an yakuna riba lahu fi dhimmin nas. Riba tersebut dalam tanggungan manusia, mana masih dalam hutang manusia yang dia belum terima lagi, belum lagi terima. Contohnya dia muamalat riba, contoh memberi hutang 1000 bayar 1100, cuma 100 ringgit tu tak dibayar lagi. Itu situasi yang pertama. Fa fi hadhihi al-halah qad arsyadahu Allah ila an yastarji' ra'ya malihi wa yatruk ma zada alaihi minar riba. Jadi bila dia bagi 1100 ringgit, tak terima lagi 100 ringgit tu, tak terima lagi 1100 ringgit tu, maka dia ada hak untuk ambil 1000 ringgit saja duit dia yang dia bagi hutang. 100 ringgit yang duit riba sepatutnya orang tersebut bayar, dia tak perlu ambil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Sekiranya kamu bertaubat kepada Allah, maka berhak bagi kamu adalah ra'sul mal, ru'usu amwalikum. Ra'sul mal iaitu modal. Kalau kamu bagi pinjam 1000, bagi hutang 1000, 1000 satu saja yang berhak untuk kamu ambil, itu hak kamu. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tak boleh buat zalim kepada manusia, dan kamu juga tidak akan dizalimi. Imam Al-Qurtubi menyatakan, diriwayatkan daripada Abu Daud daripada Sulaiman bin Umar daripada ayahnya, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hajjatil wada'. Nabi SAW telah bersabda dalam hajjatul wada', dalam khutbah dia, ala inna kulla riban min ribal jahiliyah mawdu'an. Ketahuilah setiap riba daripada riba jahiliyah mawdu' telah dihapuskan. Lakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu berhak untuk mengambil modal saja bagi kamu. Kamu tak boleh buat zalim dan tidak dizalimi. Faraddahum ta'ala ma'at taubah ila ru'usi amwalihim. Allah Ta'ala kembalikan kepada mereka beserta taubat mereka. Taubat juga boleh ambil modal mereka. Lebih betul tak dibenarkan ambil. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berkata, la tazlimun. Kamu tak boleh buat zalim dengan cara mengambil riba, wala tuzlamun, dan kamu juga tidak dizalimi, iaitu fi matl. Bagi orang yang kaya, ada duit tapi saja melewat-lewatkan bayar hutang. Ini satu kezaliman. Matlul ghani zulmun. Dia ada duit dah, sepatut kena bayar hutang, tapi tak nak bayar, dia melewat-lewatkan. Dah sampai tempoh matang, tapi saja nak lambatkan. Itu adalah satu kezaliman. Quran kata la tuzlamun. Tak boleh melambatkan hutang, itu satu kezaliman. An yakuna al-qada' ma'a wad'i riba ila an qala wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Sekiranya kamu bertaubat, berhak bagi kamu adalah modal kamu. Ini menegaskan ibtal ma lam yaqbid minhu, membatalkan apa yang kamu tak terima lagi. 1100 ringgit, 1000 ringgit kamu bagi pinjam, 100 ringgit kamu tak terima lagi, maka batalkan. Tak boleh terima. Mengambil harta yang modal yang kamu beri hutang kepada seseorang, itu sahaja. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam ayat wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum,
sekiranya kamu bertaubat bagi kamu mengambil modal saja, iaitu sekiranya kamu meninggalkan riba, kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qad aqadtum alaih, kamu dah buat akad transaksi riba, fa innama lakum ru'usu amwalikum, berhak bagi kamu modal saja, la tazadun, tak boleh tambah lagi, la tuzadun, tak boleh ditambah di atas modal yang kamu bagi. RM1,000 bagi hutang, itu saja yang boleh ambil. Fatadlimunal akhir, bila kamu ambil juga lebih daripada RM1,000 yang sepatutnya, maka kamu telah berlaku zalim. Wala tanqusun minha, dan tak boleh dikurangkan. Bila dikurangkan hutang RM1,000, maka kamu dizalimi. Fa in kana hadzal qabid mu'siran, sekiranya orang yang terima hutang tersebut adalah orang yang susah, tak mampu nak bayar lagi hutang walaupun dah sampai tempoh matangnya, fal wajib inzaruhu ila maisarah, yang wajibnya adalah memberi tempoh sampai satu waktu yang dia senang untuk bayar. Ulama kata wajib memberi satu tempoh, panjang, extendkan lagi tempoh dia tu. Wa in tasaddaqtum alaih, sekiranya kamu sedekahkan jelah, halalkan jelah, wa abra'tumu, kamu halalkan, fa huwa afdal lakum wa khairul lakum, itu lebih aula dan lebih afdal. Tapi kalau tak nak halalkan, mungkin banyak sangat RM1,000 bagi hutang, bagi satu tempoh. Sampai bila? Sampai dia rasa senanglah untuk bayar. Sebab tu sebelum bagi hutang, kita tengok dulu siapa yang nak berhutang dengan kita. Adakah dia layak untuk berhutang dengan jumlah sedemikian? Kalau tak layak, jangan diberikan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam perkataan dia, anna at-taradhi baina at-tarafain ala fi'lin muharram la yubihu, seseorang yang mana dua-dua setuju, orang yang memberi hutang RM1,000 setuju dibayar kepadanya 1,100, orang yang ambil hutang pun setuju juga dibayar lebih. Adakah itu dimaafkan ataupun tidak? Sebab taradhi, saling setuju di atas transaksi ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setuju di atas perbuatan yang haram tak mengharuskan perkara tersebut. Ibn Taymiyah menyatakan, wa hadza mislur riba, ini seumpama riba, fa innahu wa in radiya bihil murabi wa huwa baligh rasyidun lam yubih dzalik lima fihi min zulmihi. Sama juga orang yang memberi hutang, walaupun dia cerdik, dia pandai, tak mengharuskan perkara tersebut untuk diambil lebih daripada pemberian hutang dia, kerana di dalamnya ada unsur-unsur menzalimi orang lain. Walihada lahu an yutalibahu bima qubida minhu min az-ziyadah wa la yu'tihi illa ra'su malih. Dia boleh ambil modal 1,000, tak boleh ambil lebih daripada itu. Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala menyatakan lagi, hadzal murabi la yastahiqu fi dhimamin nas illa ma atahum aw nadhiru, berhak dia mengambil modal, saya tak boleh lebih daripada itu. Fa amma ziyadat, adapun tambahan lebih daripada 1,000 yang diberi hutang, maka tak berhak sedikit pun untuk diambil. Lakin ma qabadahu qabla dhalik, tetapi apa yang dia telah mengambilnya sebelum daripada itu, bitakwilin, maka ditakwilkan dengan dimaafkan perbuatan tersebut. Wa amma ma baqiya lahu fi dhimam, apa yang masih terhutang lagi, orang tak bayar, maka gugur. Makna sebelum ni dia ada juga transaksi riba, hutang 1,000 bayar 1,100, hutang 2,000 bayar RM2,200, hutang 3,000 RM3,300 bayar. Sebelum ni ada, tapi sebelum ni dimaafkanlah. Apa yang dia telah terima transaksi riba sebelum ni dimaafkan. Ada pun yang dia tak terima lagi, maka gugurkan
yang lebihan ambil yang modal sahaja. Harta yang diterima dengan akad yang fasid. Wa dzalika annahu la yakhlu imma an yakuna al-aqid ya'taqidu al-fasad wa ya'lamu. Sama ada orang yang buat transaksi riba ni, dia beriktikad benda tersebut adalah benda yang tak sepatutnya, benda yang haram, dan dia tahu. Ataupun la ya'taqidu al-fasad, ataupun dia tak tahu yang riba ni tak dibenarkan, ataupun dia tak tahu transaksi tersebut transaksi riba, dia tak tahu, dia ingat kau okey je. Fal awwalu yakunu bi manzilatil ghasib haitsu qubida ma ya'lam annahu la yamlikuhu lakinnahu bi syubhatil 'aqdi wa kaunil qabdi 'an at-taradi hal yamlikuhu bil qabdi aw la aw yafriqu baina an yatasarraf fihi aw la. Situasi yang pertama, orang tersebut dia membuat transaksi riba dan dia beriktikad memang transaksi riba ni transaksi yang tak betul, yang salah, dia tahu. Situasi ini bila mana dia dah terima apa yang dia tahu sepatutnya tak boleh memiliki benda tu, sebab riba ni haram, dia pun tahu benda tu tak boleh buat, tapi dia buat juga, dan dia tahu transaksi riba ni sebenarnya tak boleh memiliki, tak boleh memberi milik dalam Islam. Cuma di sini ada sedikit syubhatul akad. Adakah penerimaan tersebut anit taradi, dia boleh terima atau dia boleh memiliki ataupun tidak? Ini adalah satu khilaf yang masyhur, perbezaan yang masyhur di kalangan ulama-ulama fiqh. Tuan-tuan faham ya? Bila mana seseorang yang transaksi dengan transaksi riba, dia tahu benda tu tak boleh, tapi dia ambil juga. Bila dia ambil juga, sedangkan dia tahu sebenarnya tak boleh. Jadi adakah benda yang tak boleh tadi, benda yang haram tadi, dia adakah menjadi milik dia ataupun tidak? Kalau jadi milik dia, adakah boleh untuk ditasarruf, digunakan ataupun tidak? Itu satu
perbezaan pendapat ataupun khilaf yang masyhur di kalangan ulama-ulama fiqh. Sehingga adakah terhasil pemilikan dengan akad yang fasid, akad yang terrosaklah, akad yang kita panggil yang tak sah. Wa amma in kana al-aqid ya'taqidu sihhatal 'aqdi. Okey, ada pun sekiranya orang yang membuat transaksi riba ni dia beriktikad sah akad ni. Seumpama dengan ahlu zimmah, orang kafir zimmi, fima yata'aqadun bainahum min al-'uqud al-muharrama fi dinil Islam mislu bai' al-khamar wal riba wal khinzir. Fa inna hadhihi al-'uqud idza tasala biha al-qabd qabla al-Islam wa tahakkum ilaina umdiyat lahum wa yamlikuna ma qabaduhu biha bila niza'. Seseorang yang kafir, tak kira lah Cina ke India ke, dia kafir. Bila kafir ni dia buat transaksi yang mana Islam haramkan. Contoh jual beli arak, jual beli babi, riba, semua Islam haramkan. Tetapi dalam di sisi mereka ini dibenarkan, transaksi seperti ini dibenarkan. Jadi bila mana mereka menggunakan transaksi membeli arak, babi dan sebagainya, perkara yang tak dibenarkan sebelum mereka memeluk agama Islam. Sebelum mereka memeluk agama Islam, bila dah masuk agama Islam, semua yang mereka buat tu itu dikira mereka memiliki harta tersebut. Contoh dia jual arak. Sebelum Islam dia jual arak. Bila dah masuk Islam, duit tu kira dah berlalu. Benda yang dah berlalu dikira halal lah bagi mereka. Sebab dalam agama mereka tak pula mengharamkan jual beli arak. Ini semua berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah apa yang berbaki daripada riba. Saki-baki riba tinggalkan sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'amara bitarki ma baqiya. Allah Ta'ala perintahkan tinggalkan apa yang berbaki. Wa in aslamu, walaupun mereka masuk Islam, fasakhal aqdu wa wajaba raddul mal. Terfasakh akad tu dan juga wajib mengembalikan balik harta. Sekiranya harta tersebut masih ada, kembalikan kepada tuan dia. Ataupun kalau tak ada, ganti balik in kana fa'itan. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan akad apa yang berbaki daripada riba sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah ayat wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Sekiranya kamu bertaubat, ambil modal kamu sahaja. Jadi di sini nak menunjukkan kepada kita apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kembalikan apa yang masih ada daripada riba fi dhimam, yang dalam tanggungan manusia. Walam ya'mur bi raddi ma qabaduhu qabla al-Islam. Tapi Islam tak suruh mengembalikan apa yang telah terima sebelum Islam. Bila dia masuk Islam, transaksi riba, contoh dia ada bagi orang hutang RM1,000, bayar RM1,200, dah siap perjanjian semua. Bila mana dia telah masuk Islam dan ataupun dia telah bertaubat, gugurkan yang mana yang riba tadi, ambil yang modal dia saja. Kalau dia bagi pinjam hutang RM1,000 saja. Tetapi Quran, Allah Ta'ala tak menyuruh untuk mengembalikan apa yang telah terima sebelum Islam. Sebelum Islam dia telah cas harta orang ni, pinjam RM5,000 bayar RM5,500, pinjam RM10,000 bayar RM11,000. Semua itu bila dia masuk Islam tak perlu kembalikan balik harta-harta riba yang dia telah ambil sebelum ini. Wa ja'ala lahum ma'a ma qabadu qabla al-Islam ru'usul amwal. Dan dia menjadi, Allah Ta'ala jadikan bagi mereka apa yang mereka telah terimanya
sebelum Islam itu sebagai harta mereka lah. Maka diketahui di sini annal maqbud, benda yang diterima, harta yang diterima dengan akad ini, dengan akad riba sebelum daripada Islam, yamlikuhu sahibuhu, tuan dia memiliki sebelum Islam. Amma idza tara al-Islam, bila mana telah datangnya Islam, ada pun bila mana telah datangnya Islam ataupun dia telah masuk Islam, wa bainahuma aqdu riba, dan antara dua orang ini, orang A dan orang B, ada akad riba, transaksi riba, maka terfasakh. Sebab apa? Islam dah mengharamkan ataupun telah masuk Islam. Wa idza infasakha min hinil Islam istahaqqa sahibuhu ma atahu min ra'sil mal. Bila mana dia telah masuk Islam ataupun Islam dah mengharamkan kepada dia, dia dah tahu, maka ambil modal dia saja, yang penambahan riba itu tak boleh diambil. Walam yajib alaihi min ra'sil mal, dan tak wajib ke atasnya daripada hartanya, daripada modal harta yang diberi hutang tadi, ma qabadahu qabla al-Islam, apa yang sebelum daripada dia masuk Islam, li'annahu milkuhu bil qabd fil aqd, kerana sebelum ini dia telah terima duit tadi, duit yang haram, transaksi riba, kerana dalam transaksi tersebut sebelum dia masuk Islam dia beriktikad benda itu adalah benda yang sah. Falau aujabnahu alaihi lakunna qad aujabna alaihi radduhu wa hasabnahu bihi min ra'sil mal alladhi istahaqqa al-mutalabah wa zalika khilafu ma taqaddam. Kalau kita kata wajib berikan balik, walaupun sebelum ni kamu dah ambil transaksi riba dengan pelbagai, walaupun kamu dah bertaubat, walaupun kamu dah masuk Islam, tetap kena kembalikan. Jadi perkara tersebut agak sukar lah. Perkara tersebut adalah sukar. Wa hakadha kullu aqdin i'taqada al-muslim sihhatuhu, begitulah sebenarnya setiap akad yang mana seseorang itu beriktikad sahnya akad ini, bi ta'wilin min ijtihadin atau taqlidin, sama ada dengan takwil, berbentuk ijtihad ataupun taklid. Seumpama muamalat ribawiyah yang mana telah mengharuskan ribawiyah, mujawwizul hiyal, orang yang membuat beberapa helah daripada asalnya riba tiba-tiba jadi halal. Wa mislu bai'in nabiz al-mutanaza' fihi, seperti mana jualan nabiz. Nabiz ini benda yang macam arak juga, memabukkan, cuma dia rendaman tamar. Yang mana ulama berbeza pendapat mengenai dengan jual beli nabiz ini. Akad-akad ini semuanya, transaksi ini, apabila terhasil padanya at-taqabud, dah terima dah benda tu, sedangkan dia beriktikad sah, maka lam tanqud ba'da zalik, maka tak terbatal selepas daripada itu, sebab dia beriktikad sah benda tu. La bihukmin wala biruju'in an zalikal ijtihad. Jadi perlu menyatakan seseorang itu salah berlapang dada dalam isu, contoh dalam bab muamalat, yang mana muamalat ni terutama kita ni tak terikat dengan mazhab Syafi'i sebenarnya, kita umum, selagi mana al-aslu fil muamalat al-ibahah, asal pada muamalat adalah hukumnya harus, selagi tak ada unsur-unsur riba, unsur-unsur menzalimi manusia, unsur menipu, unsur khianat, maka hukumnya sah. Kesimpulan kaedah ini iaitu Syekh Ibn Taymiyah, dia membezakan antara man qabada malan, orang yang dah terima harta dengan akad yang fasid dan dia beriktikad sah, seperti mana orang kafir. Orang kafir yang mana bermuamalat dengan muamalat riba sebelum Islam dia, dan seperti mana orang Islam apabila berakad dengan akad yang mana mukhtalaf fih, ulama berbeza pendapat, dan dia melihat hukumnya sah, maka dia memiliki perkara tersebut. Jadi kesimpulan dia tiga perkara. Perkara yang pertama iaitu seseorang dia dah terima harta dengan transaksi yang tak sah sebenarnya, tapi dia pada pandangan dia sah. Hukumnya sebenarnya seperti orang kafir.
Orang kafir sebelum masuk Islam, dia transaksi riba dan sebagainya, itu semua hukumnya halal bagi dia, sebab dia beriktikad benda itu halal. Sama juga dengan seseorang Islam, bila mana ada transaksi yang mukhtalaf fih, yang menjadi kita kata apa, perselisihan pendapat di kalangan ulama. Bagi dia kata sah, bagi kita tak sah. Jadi bila bagi dia sah, maka kita katakan dia memiliki harta tersebut. Adapun muamalat dengan akad yang mukhtalaf fih, dengan akad transaksi yang ulama berbeza mengenai pengharamannya, sedangkan dia tidak berpendapat dengan sahnya akad tersebut, ataupun dengan akad yang mujma' ala tahrimi, ijma' pengharamannya, fama qabadahu bimujib dzalikal aqd fahuwa fihi kal ghasib. Siapa yang terima juga harta tersebut, maka dia seperti al-ghasib, orang yang merampas. Orang yang merampas harta orang lain. Haitsu qabada ma ya'lam, dia menerima apa yang dia tahu, annahu la yamliku, dia tidak memiliki perkara tersebut. Jadi bila mana ulama ijma' sebulat suara kata transaksi ini haram, tapi dia buat juga, ataupun dia tahu transaksi ini memang tak boleh, tapi dia buat juga, dalam kepercayaan dia transaksi dia tak sah, maka apa keuntungan yang dia terima sebenarnya adalah seperti ghasib. Ghasib ini adalah orang yang merampas harta orang lain. Jadi bila merampas harta orang lain, kita tak memiliki harta tu, jual pun tak sah, kena bagi orang tu balik. Contoh yang mudah, seseorang yang mana beri hutang RM1,000, kemudian dia pun tahu kalau ambil RM1,100 ni memang ijma' di kalangan ulama, memang haram, tapi dia buat juga. Bila dia buat juga RM1,100, RM100 itu hukumnya tidak sah, dia tak memiliki pun RM100 tu, sebab dia buat tu dalam keadaan dia tahu. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan fi kasbiz zaniyah, mengenai usaha pendapatan daripada penzina. Dia kata apa? Fa in qila ma taqulun fi kasbiz zaniyah idza qadadathu thumma tabat. Apa kamu nak katakan? Kalau ditanya kepada kamu, apa kamu nak katakan mengenai pendapatan pelacur, kemudian dia bertaubat? Adakah wajib kepada pelacur tadi, penzina tadi, untuk dia kembalikan duit apa yang telah terima kepada tuan yang telah melacur dia tu? Adakah dia kena call balik nombor-nombor ni, nombor telefon orang yang pernah bersama dia, bagi balik duit tersebut? Amjatibulah, ataupun tak apalah, kira cincailah, kira duit dia, ataupun dia perlu bersedekah dengan duit tersebut. Qila hadza yanbani ala qa'idah 'azimah min qawa'idil Islam. Dia terbina di atas satu kaedah yang besar daripada kaedah-kaedah Islam. Apa dia? Wahiya anna man qabada ma laysa lahu qabduhu syar'an thumma arada at-takhallus minha, iaitu siapa yang terima harta yang laysa lahu qabduhu, yang tak sepatutnya bagi dia untuk terima. Dari sudut syarak tak boleh untuk terima, kemudian dia nak berlepas diri daripada harta tu, dia tak nak, sebab dia tahu syarak tak benarkan. Fa in kana al-maqbud qad akhadha bi ghairi ridha sahibihi, sekiranya benda harta yang diterima itu dia mengambil tanpa persetujuan daripada tuannya, walastawfa 'iwadhihi radduhu alaih, maka dia perlu kembalikan harta tersebut kepada tuannya. Transaksi yang kita sebutkan transaksi yang tanpa persetujuan daripada tuan dia tak setuju ni, tapi sebab terpaksa, jadi bila mana dia ambil, maka dia kena kembalikan balik harta tersebut. Jadi tuan-tuan boleh faham, dia ada beberapa pecahan. Pecahan yang pertama, dia terima harta yang mana harta tersebut tak sepatutnya terima, sebab syarak tak benarkan.
kemudian dia nak berlepas diri, dia dah bertaubat, sekiranya harta tersebut dia ambil tanpa redha daripada tuannya. Kalau penzina, dia tak ambil tanpa redha betul tuan dia, tuan dia yang bagi dia. Melacur, tuan dia bagi, itu tak termasuk dalam ni. Ini makna kita buat transaksi riba, kita tipu orang, kemudian kita ambil harta orang, dalam perniagaan, kurangkan timbangan dan sebagainya. Maka itu orang tadi kalau dia tahu dia tak redha, maka hukumnya adalah kita perlu jumpa balik dia. Kalau ada nombor telefon, call balik, kembalikan balik harta dia. Fa in ta'azzara radduhu alaih qada bihi dainan ya'lamu alaih. Kalau tak jumpa orang, kalau tak ada, susah nak kembalikan barang tadi, maka hutang dululah, dah ada nanti baru bayar balik. Fa in ta'azzara zalik, kalau tak mampu untuk kembalikan sebab dia pun dah hilang ke mana tak tahu, maka bagi kepada waris dia. Fa in ta'azzara zalik, kalau waris pun dah tak ada dah, tasaddaqa bihi anhu, maka sedekahlah kepada orang-orang miskin, kepada masjid surau, niat pahala sampai kepada orang ini. Ila an qala wa in kana al-maqbud, sekiranya harta transaksi haram yang diterima tadi biridad dafi', dengan persetujuan daripada pemberi, macam melacur tadi, perempuan yang melacurkan diri dia, orang datang, lelaki datang bagi duit dekat dia, itu persetujuan daripada lelaki tadi. Istawfa 'iwadahu al-muharram kaman 'awada an khamrin aw khinzir. Sama hukumnya seperti mana seseorang yang jual babi ataupun arak, atau ala zina, ataupun orang yang berzina, sama. Fahadha la yajib raddul 'iwad 'ala ad-dafi', maka hukumnya tak wajib mengembalikan harta kepada si pemberi tadi, li'annahu akhrajahu bi ikhtiyarihi wastawfa 'iwadahu al-muharram, sebab dia bagi dengan kerelaan dia, bukan dengan paksaan. Berbeza. Azan lah.
Jadi kita sambung sikit saja lagi mengenai dengan seseorang yang transaksi dengan transaksi yang haram. Kemudian orang tersebut beri dengan kerelaannya, bukan dengan paksaan. Hukumnya bagaimana? Tak wajib untuk kembalikan balik kepada orang tersebut bila dia dah bertaubat. Seperti pelacur tadi, dia hasil daripada sumber yang haram. Bila dia dah bertaubat, tak perlu cari balik orang yang berzina dengan dia untuk bagi duit balik. Tak perlu. Bila dia bagi duit balik, cari orang tu bagi duit balik, seolah-olah dia menggalakkan orang tu untuk melacur lagi. Dia cari perempuan lain pula guna duit tu. Jadi sebab itu kita katakan tidak wajib, tidak perlu untuk berikan balik kepada tuan punya harta, transaksi yang haram tadi. Bagaimana pula kepada dia tariqut takhallus, untuk berlepas diri, sebab dia dah bertaubat, harta tadi dia boleh guna tak boleh guna, dia kena sedekah. Kalau dia tak ada duit langsung, maka bolehlah guna untuk sekadar hajat dia, dan yang baki tu dia kena sedekahkan, sebab dipanggil sebagai kasbun khabis, harta yang tak elok, harta yang rosak, harta yang yang busuk, maka tak boleh untuk digunakan sebab bukan daripada benda yang halal. Jadi di sini kesimpulan yang kita baca daripada awal tadi, saya simpulkan di sini, iaitu riba ini adalah satu perbuatan yang haram. Siapa yang transaksi dengan transaksi riba, maka wajib kepadanya bertaubat. Dua situasi, seseorang yang bertaubat daripada transaksi riba, dia tak ambil lagi bahagian riba, gugurkan bahagian riba tersebut. Tapi kalau dia dah terima, situasi yang kedua, dia dah terima duit tadi, terima riba tadi, bagaimana, apa yang dia perlu buat? Maka lihat, sekiranya orang kafir yang transaksi riba dan dia beriktikad benda tu dia adalah halal di sisi agama dia, kemudian bila dia masuk Islam, harta tersebut dikira halal. Berbeza dengan orang Islam, maka tak dikira halal sebab agama kita tak menghalalkan perkara tersebut. Kemudian kita sebutkan juga 3 perkara transaksi ini, transaksi yang ulama berbeza pendapat mengenainya. Maka kita tak boleh seseorang yang transaksi, buat satu transaksi, yang mana transaksi itu ulama berbeza pendapat, ada kata sah, ada kata tak sah. Bila dia buat dan beriktikad sah, maka dia memiliki harta tersebut. Satu lagi, ia adalah seseorang orang kafir yang bermuamalat dengan muamalat riba sebelum dia masuk Islam. Selepas masuk Islam, itu adalah halal. Perkara yang ketiga adalah apabila dia menerima harta dengan akad yang tak sah, dan dia pula beriktikad akad tersebut tak sah, maka dikira dia tak memiliki harta tersebut, seolah-olah macam dia merampas harta tersebut. Kemudian mengenai dengan transaksi yang haram, seseorang itu ambil, kita lihat orang yang bagi itu dengan persetujuan dia ataupun tidak. Kalau bukan dengan persetujuannya, mana kita ambil harta dia secara haram dengan cara menipu dalam perniagaan, wajib kembalikan. Tapi seseorang yang mana dia buat jahat, melacur dan sebagainya, ataupun jual arak dan sebagainya, kemudian orang tadi berikan, dia beli arak, dia melacur, dia bagi duit, maka tak wajib, tak perlu pun kita kembalikan duit tadi kepada orang yang beli arak, orang yang melacur, yang melanggan wanita tadi, kerana dia beri dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد.